Kita tafadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba, alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada hari ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita dengan teladan dan petunjuk daripadanya melalui hidayah dan taufiknya dan juga melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tafsir dan tadabbur kita pada surah Hud, surah yang ke-11, dan kita tengok pada ayat yang ke-84. Ayat yang ke-84. Baik, setelah kita selesai perbincangan berkaitan tentang Nabi Lut alaihissalam yang diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah Taala terbalikkan kampung ataupun permukaan bumi. Apa yang di atas duduk bawah, apa yang duduk di bawah duduk di atas. Ini setimpal dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Allah menghalalkan dengan jalan yang betul, tetapi mereka memilih jalan yang sebaliknya yang melanggar kepada fitrah. Macam mana mereka menterbalikkan fitrah mereka, macam itulah Allah Taala menterbalikkan menterbalikkan azabnya kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa amtarna 'alaiha hijarah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala telah menghujani mereka dengan hujan-hujan batu daripada langit. Dan setiap batu itu, kata Allah, musawwamatan 'inda rabbik, semuanya telah ditandakan dengan nama-nama mereka. Tidak ada seorang pun daripada kaum Nabi Lut yang terlepas. Sehingga kan disebut oleh para ulama mufassirin, seandainya ketika itu ada kaum Nabi Lut ni duduk berjauhan keluar daripada kota, mungkin ada dalam perdagangan dan sebagainya, semuanya itu terus dihujani dengan batu-batu yang telah ditandakan dengan nama-nama mereka. Kerana apa Allah Ta'ala buat macam tu? Sudahlah diterbalik kampung mereka dan dilontarkan dengan batu, sebab meliwat ni ataupun hubungan sejenis ni dia mendatangkan penyakit, dan dia boleh menjadikan penyakit yang merebak. Kita tahu HIV ataupun AIDS ni dia berlaku asbab majoritinya, kita boleh tengok data lah pada ilmu perubatan moden hari ini, kebanyakan datang daripada hubungan sejenis. Okay? Dan ini adalah penyakit yang boleh merebak kepada bayi yang tak bersalah, kepada pasangan-pasangan. Maka sebab itu Allah Ta'ala merejam mereka. Sebab pun, sebab mereka itu kalau diteruskan masih lagi meneruskan kehidupan mereka, dia akan melahirkan zuriat-zuriat yang berpenyakit. Dan penyakit itu boleh didatangi ataupun merebak dengan air liurnya, dengan segala macam faktor-faktor yang menjadikan penyakit itu merebak. Maka sebab itu Allah Ta'ala binasakan mereka dengan rejaman. Bahkan hukuman bagi orang yang melakukan perzinaan ataupun hukuman liwat ini ditetapkan dalam hukum syarak adalah dengan melakukan rejaman. Azab kepada mereka itu adalah dengan rejaman. Dan itulah yang berlaku kita kata dalam hukum hududnya, seorang lelaki ataupun wanita yang telah berkahwin melakukan perzinaan, maka wajar mereka itu dibunuh dengan rejaman. Okey, sebab dia
menjadikan penyakit-penyakit itu boleh merebak kepada orang lain. Okey. Baik, sekarang kita tengok ayat yang ke-84. Pada ayat yang ke-84, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang satu lagi kisah. Ini dua kisah yang terakhir. Nabi Shu'aib dan juga Nabi Musa alaihi salam. Nabi Shu'aib dan Nabi Musa ni yang terakhir. Sebelum kita mengakhiri surah Hud, Allah Taala mendatangkan beberapa pengajaran penting lah. Baik, di sini kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ila Madian. Ada satu bandar yang dikenali sebagai Bandar Madian. Okay, Bandar Madian ni adalah bandar yang berada di antara Hijaz, di Jazirah Arabiah ni, menuju ke Syam. Dia berada di pertengahan lah antara Hijaz dengan Syam. Dekat tengah-tengah tu ada satu daerah namanya Madian. Akhahum, saudara mereka, iaitu saudara senasab, satu keluarga mereka. Ni keturunan mereka, bukan orang luar, bukan sesiapa pun, kalangan mereka, keluarga mereka, orang tempatan, dan mereka kenal dengan sekenal-kenalnya. Okey, iaitu saudara mereka yang bernama Nabi Shu'aib alaihi salam. Okey, Nabi Shu'aib alaihi salam. Nabi Shu'aib bin Harun ini katanya qala, dia telah berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kata Nabi Saleh, kata Nabi Shu'aib alaihissalam, wahai kaumku. Ni kita dah bincang banyak kali dalam surah Hud. Setiap kali para rasul yang berdakwah, bermula daripada kisah Nuh, kemudian pergi ke Hud, kemudian pergi ke Saleh, kemudian pergi ke Lut dan sebagainya, semuanya berdakwah kepada kaumnya dengan perkataan ya qaumi, wahai kaumku, iaitu pendekatan yang lunak, pendekatan yang berhikmah dan pendekatan dengan kasih sayang. Dia tak menggelarkan kaumnya wahai orang yang zalim, atau wahai munafik, wahai musyrik, wahai kafir, tidak tetapi dia memanggil dengan gelaran yang terhormat kepada kaum dia. Engkau dan aku, walaupun aku rasul dan engkau melakukan kemaksiatan, tetap dipanggil dengan perkataan panggilan yang sempurna, ya qaumi, wahai kaumku. Kata Nabi Shu'aib, memperhambakanlah diri kamu kepada Allah. Ya qaumi ibudullah. Perhambakanlah diri kepada Allah. Perkataan ni pun kita dah bincang panjang lebar dah dahulu. Memperhambakan diri kepada Allah ni iaitu dalam semua sudut. Kalau kita tengok terjemahan, selalunya diterjemahkan dengan perkataan sembahlah Allah. Sembahlah Allah ni bagi saya lah, dia tak berapa tepat. Sebab bila kita terjemahkan dengan sembahlah Allah daripada perkataan abadah ni, dia menunjukkan seolah-olahnya skop memperhamba diri pada Allah ni hanya pada perbuatan menyembah. Bila sebut menyembah, ertinya hanya pada ibadah salat. Sebab itu kita tengok, orang hanya ingat ibadah ni salat saja. Orang terlupa dalam hal-hal kehidupan ni, bukan sekadar ibadah tu salat, tetapi dalam semua sudut. Jadi, kita pun kalau terjemahkan, ni Abdullah, kita tak kata sembah Allah. Abdullah kita terjemah sebagai hamba Allah. Jadi, perkataan ya qaumi ibudullah, iaitu memperhambakan diri pada Allah. Taklah diterjemah sebagai menyembah Allah. Sebab, kenapa diterjemahkan memperhamba diri pada Allah? Kita solat, puasa, ya, saya buat ibadah ni sebab memperhamba diri pada Allah. Tapi skop yang lebih luas, saya bernikah sebab memperhamba diri pada Allah. Saya bekerja sebab memperhamba diri pada Allah. Saya berniaga sebab memperhamba diri pada Allah. Saya buat NGO sebab nak memperhamba diri pada Allah. Perkataan tu jelas. Artinya semua amal perbuatan kita ni diajar adalah untuk memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Sebab bila kita kata menyembah Allah, orang hanya ingat menyembah Allah ni hanya solat saja. Sembah sinonim dengan perkataan sujud. Solat, okey, itulah kita sembah Allah. Luar daripada solat, kita buatlah apa yang kita nak. Dia terkeluarlah daripada landasan agama yang sebenar. Jadi perkataan memperhamba diri ni dalam semua sudut. Apa yang kita buat, matlamat jelas, adalah untuk perhambakan diri kita pada Allah. Sekalipun kita bernikah ke, ada zuriat ke, bekerja ke, semuanya untuk memperhambakan diri kita kepada Allah. Bukankah kita berjanji dalam doa iftitah kita, inna salati, salatku, wa nusuki, amalan-amalanku,
wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itu di pesan perkataan pertama ni, daripada mana-mana rasul yang kita dah bincang sebelum ni, semuanya dengan perkataan memperhambakanlah diri kamu kepada Allah. Malakum min ilahin ghairu, dan tidak ada bagi kamu tu, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Okey. Dan itu menunjukkan kepada kita agama ni adalah untuk mentauhidkan Allah taala. Kita tak mengiktiraf mana-mana agama, oh, semua agama ni benar, agama ni sama. Oh, tidak tuan-tuan. Agama tak macam tu. Agama ni dia adalah black and white. Dia tidak ada grey area. Dia hanya ada hitam putih je. Itu prinsip kita. Dia tidak ada sama-sama. Oh, kita boleh terima, tak ada. Ini adalah agama. Okay? Dan Allah Ta'ala jelaskan, tidak ada Tuhan, Allah sahaja adalah Tuhan. Allah tak bersekutu dan tak memerlukan sekutu untuk kita membesarkannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, iaitu Nabi Shu'aib AS pesan pada kaum dia, wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan kata Nabi Saleh, dan janganlah kamu mengurangi mikyal wal mizan, jangan kurangi sukatan dan juga timbangan. Ini nak ceritakan kepada kita, kaum Madian, kaum Nabi Shu'aib ini, mereka bukan sekadar mensyirikkan Allah, tetapi mereka juga adalah golongan yang berniaga, berdagang, tetapi menzalimi sesama mereka, melakukan penipuan dan kejahatan di dalam muamalah jual beli mereka. Nak cerita perkembangan kaum itu makin lama makin bijak. Daripada kisah Nabi Nuh AS yang kita bincang tu, sampailah ke Nabi Shu'aib ni, kita boleh nampak kaum tu makin lama makin berkembang keadaan mereka. Kenapa? Sebab barakna. Ingat tak kita bincang surah kisah Nabi Nuh AS? Nabi Nuh turun daripada bahtera dia, Allah jamin adanya salam, kesejahteraan, dan Allah jamin keberkatan pada Nuh dan juga pada kaum selepas Nabi Nuh AS. Inilah umat-umat manusia ni. Makin lama makin pandai, makin lama makin berkembang, makin lama ada teknologi, ada kemudahan, Allah janjikan. Dan kita boleh tengok, kaum Nabi Shu'aib ni, mereka melakukan kemaksiatan apa? Syirik, dan mereka melakukan penipuan di dalam jual beli. Sebab itu Shu'aib pesan pada kaum dia, jangan kurangi timbangan dan juga sukatan. Okay? Mikyal, okay, tengok perkataan mikyal. Mikyal ni adalah sukatan. Sukatan ni macam mana? Kalau pada zaman dahulu, mereka membeli tu dengan, kita kata, ni 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, dikira macam tu. Okay? Manakala mizan mengikut timbangan, ditimbang. Mikyal mengikut kotak. Kalau di zaman Nabi SAW, penggunaan mikyal ni digunakan oleh orang Madinah. Orang Madinah dia berniaga kurma. Jadi waktu dia berniaga kurma, saya nak 12 kotak kurma. Maka kurma tu dikumpulkan 12 kotak. Jadi dia tak kurangi. Dia tak timbang tapi ikut 12 kotak. Buahnya mesti elok, tidak dikurangi timbangannya ataupun ditinggikan. Bawah tu kosong je, atas je penuh. Bawah kosong, atas. Dia mesti di 12 kotak, 12 kotak. Tak ada kezaliman. Manakala mizan adalah timbangan mengikut kita kata perniagaan daripada kalangan orang Mekah. Orang Mekah ni dia berdagang. Dia menggunakan kaedah mizan. Dalam masyarakat dunia hari ini, kita lebih luas lagi lah. Kita tak sekadar mikyal dan mizan, sukatan dan timbangan, tetapi betul. Okay, terima kasih Puan Syima, betul. Mikyal ni volume base. Okay, mengikut volume. Mizan mengikut berat. Betul. Okay, dia macam tu. Jadi zaman hari ini kita lebih luas lagi. Perniagaan kita tak hanya terhenti pada sukatan dan timbangan, tetapi luas lagi, perkhidmatan, kan, servis dan sebagainya pun termasuk dalam hal perniagaan. Okey. Jadi semuanya itu jangan berlakunya penipuan dan kezaliman hak kepada orang lain. Di sini disebut satu penyakit kepada kaum Nabi Shu'aib ni, iaitu penyakit tatfif. Penyakit tatfif yang Allah Ta'ala cela pada surah Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang mengurangi timbangan. Ataupun kita terjemahkan dengan terjemahan bebas yang lebih luas lagi, iaitu orang yang mengambil hak orang lain secara zalim. Okey. Baik, kemudian Nabi Shu'aib kata apa? Inni arakum.
bi khairin wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Kata Allah Subhanahu wa taala, Syuaib kata apa? Inni arakum bi khair. Aku melihat kamu berada dalam keadaan yang sangat baik. Bi khair. Baik dekat sini ada dua maksud. Pertama, iaitu kemampuan untuk berniaga. Kamu ada kemampuan, kamu memang ada skill. Sebab orang berniaga ni dia memang kena ada mindset orang berniaga. Dan dia mesti ada kepakaran dan kemahiran lah. Selain daripada memiliki kekuatan jiwa dia kan, ketabahan, kesabaran tu, itu memang skill. Sebab itu dia kata, ana arakum bi khair, inni arakum bi khair. Aku tengok kamu ni memang dalam keadaan baik. Maksudnya ada potensi untuk lebih berjaya lagi, lebih kaya lagi dengan hasil perniagaan. Dan yang keduanya, perkataan khair dekat sini, aku nampak kamu ni dengan hasil perniagaan menjadikan kamu kaya dan senang. Dua benda ni. Dan kita tak nafikanlah, perniagaan ini adalah salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala halalkan. Wa ahalallahu al-bai' wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan perbuatan riba. Ini satu perbuatan. Sebab itu dia kata khair. Urus niaga yang kamu buat ni memang baik. Aku nampak potensi pada kamu dan aku nampak kamu hidup dalam keadaan bersenang-senang dengan perniagaan kamu. Wa inni, tapi dalam masa yang sama, Syuaib kata apa? Aku bimbang pada kamu, aku takut. Akhafu alaikum, aku bimbang dan takut kepada kamu. Azab yaumin muhit, kamu akan ditimpa hari yang muhit. Muhit ni maksudnya hari yang meliputi, merujuk kepada hari akhirat. Kenapa hari akhirat dikenali sebagai yaumul muhit? Hari yang diselimuti ataupun diliputi dengan perkara-perkara yang maha dahsyat. Perkara-perkara azab, perkara-perkara yang maha dahsyat. Sama ada fizikal kita ataupun emosi kita, semuanya dalam keadaan tidak tertanggung. Sebab itu dikenali sebagai yaumul muhit. Okey. Baik, jadinya orang yang berniaga ni dia duduk dalam dua keadaan. Kalau dia berniaga betul-betul, dia mesti boleh berjaya. Dia akan hidup senang dunia dan juga dia boleh senang di hari akhirat. Tetapi kalau dia tersalah langkah, tak mengikut jalan yang betul, dia menyebabkan dia akan mengalami kesusahan dunia. Orang berniaga rugi dekat dunia habislah sebab dia tak ada kebergantungan, perniagaan dia je. Dan yang terlebih teruk lagi, dia akan diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi orang berniaga kena beringat. Saya suka satu hadis daripada Nabi ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada satu hadis daripada Nabi, Nabi sebut dalam riwayat Al-Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Hadis ni hadis kudusi. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Di hari akhirat nanti Allah Taala akan tegur manusia. Allah kata, "Ya ibnu Adam, wahai manusia." Ataupun mungkin Allah sebut nama kita secara khususlah, wahai Izzuddin. Siapa lagi? Wahai Puan Ainsah Omar, contohlah. Saya sebut je nama yang saya nampak ni. Wahai Puan Nurzilah, contoh. Allah sebut nama kita satu-satu. Dan Allah kata apa? Maritu, dulu aku lapar. Masa di dunia dahulu aku lapar. Ni Allah sebut. Kenapa kamu, minta maaf. Dahulu aku sakit. Maritu, dulu aku sakit. Kenapa kamu tidak menziarahi aku? Qala, kata Nabi SAW, maka hamba tu menjawab kepada Allah, "Wahai Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana engkau sakit sedangkan engkau Rabbul Alamin, engkau Tuhan sekalian alam." Kemudian Allah tanya lagi, "Wahai manusia, dahulu aku lapar. Kenapa engkau tak memberi mak aku makan?" Hamba ni tanya lagi, "Wahai Allah, bagaimana kamu lapar sedangkan engkau Tuhan sekalian alam?" Apa Allah jawab, tuan-tuan? Allah kata apa? Aku lapar, iaitu dahulu di dunia ada manusia yang lapar. Dan kamu tak memberi makan kepada manusia tersebut. Ketahuilah aku bersama dengan hamba-Ku yang lapar. Dahulu ada hamba yang tak minum, dahaga. Dan engkau tak beri minum kepada hamba tersebut. Ketahuilah aku bersama hamba yang dahaga. Dahulu ada hamba yang sakit, engkau tidak ziarahinya. Dan aku bersama dengan hamba yang sakit. Allah nak bagi tahu apa? Dalam hidup beragama ni, Allah Ta'ala tak hanya mewajibkan kepada kita ibadah khusus saja, solat, puasa, haji dan sebagainya, tetapi juga adalah menjaga hubungan sesama manusia. Allah nak bagi tahu, Allah tu bukan sekadar ada dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Surau yang manusia hanya beribadah,
Tapi Allah juga ada di hospital, di rumah anak yatim, di rumah orang fakir miskin, di rumah orang-orang yang susah. Allah nak umat Islam ni yang mengaku memperhambakan diri pada Allah ni adalah hamba-hamba yang prihatin dengan sesama manusia. Saya suka hadis ni sebab saya nak kata apa? Orang-orang yang berniaga, yang memberi peluang pekerjaan kepada orang lain, sebenarnya dia telah menjadi wakil Allah Ar-Razzaq, wakil Allah Tuhan yang memberi rezeki. Kalaulah dengan sebab dia buka perniagaan, saya berniaga ni bukan nak kaya pun. Kaya tu Allah bagi rezeki lah. Tapi saya nak berniaga ni sebab saya nak buat peluang perniagaan pada orang lain. Nak bagi orang dapat bekerja. Dengan kerja tu dia dapat nafkahi keluarga. Orang tu Allah paling cintai. Nak ceritanya, orang berniaga ni, dia boleh ke syurga Allah, dicintai oleh Allah, dan dia boleh ke neraka Allah, diazab oleh Allah Ta'ala. Sebab itu, Nabi Shu'aib kata apa? Aku tengok kamu ni bikhair, baik dah. Tapi dalam masa sama, aku takut kepada kamu. Sebab duduk di bidang perniagaan ni, boleh jadi kebaikan dan boleh menjadi azab. Itu dimasukkan pada ayat yang ke-84. Okey? Baik, kita tengok ayat yang ke-85. Pada ayat yang ke-85, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa ya qaumi, Nabi Shu'aib pesan lagi, wahai kaumku, auful mikyan wal mizan bil qist, iaitu sempurnakanlah. Aufu ni maksudnya sempurnakan. Aufu, sempurnakan. Sebab itu kalau kita ada anak perempuan, namakanlah anak dia Aufa contohlah. Saya ada anak saudara saya yang saya namakan dia sebagai Aufa. Kakak saya tanya, ni baby perempuan ni nak bagi nama apa ni? Saya kata bagi nama Aufa lah. Aufa ataupun Aufu ni iaitu sempurnakanlah, penuhilah mikyal wal mizan bil qist. Oh ya ke? Ada anak saya namanya Aufa. Alhamdulillah. Okey. Baik. Mikyal wal mizan. Okey, di sini Allah Taala kata apa? Nabi Shu'aib pesan pada kaum dia. Kamu berniaga ni bagus dah, tapi pesan aku auful mikya wal mizan. Perniagaan kamu tu sempurnakanlah, penuhilah dan jangan ambil hak orang lain. Zaman kita, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benda ni sangat mudah untuk kita melakukan kecurangan. Sebab apa? Contohlah orang yang buat servis kereta, masuk workshop, orang yang hantar kereta ni kadang-kadang dia tak tahu pun apa yang berlaku pada kereta dia. Tahu kereta dia tak boleh start. Selalu dia start kereta jalan terus. Dia tak tahu apa yang berlaku. Masalah enjin ke, carburetor ke, fan dia ke. Sebut istilah-istilah tu saya pun tak pernah dengar lah. Saya pun tak tahulah, awal repair je lah. Waktu tu amanah tertanggung di atas mekanik tu dengan kedai servis. Waktu tu kalau fikir untung dunia, aku boleh tipu je. Orang ni tak tahu benda elok pun tukar. Kan? Kadang rosak sikit. Oh, encik punya ni rosak lain ni. Kadang-kadang dia tak tukar pun. Dia ejek-ejek sikit, dia kata saya tukar yang ni. Macam-macam boleh berlaku. Dekat situ Allah Ta'ala kata, aufu. Sempurnakanlah, cukupkanlah. Jangan ambil hak orang lain. Dan sebab itu Allah menggunakan perkataan bil qist. Oh, Kak Mira dia. Okey, kena jujur dalam perniagaan. Okey, dekat situ Allah menggunakan perkataan bil qist. Allah tak gunakan perkataan bil adl. Selalu kita sebut adil itu dengan perkataan bil adl. Adil kan? Tapi di dalam Quran Allah menggunakan perkataan adil dengan bil adl. Bil adl. Minta maaf. Allah menggunakan perkataan adil dengan perkataan bil qist. Ini tuan-tuan boleh tengok konsisten dalam Quran. Allah jarang-jarang gunakan perkataan adil. Adil ni maksudnya lebih luas. Tapi bila Allah nak cerita berlaku adil dalam urusan ni, Allah selalu gunakan perkataan bil qist. Apa beza al-qist dengan al-adl? Al-adl ni maksud dia bukan adil. Selalu kita terjemah adil ni al-adlu adil. Al-adlu ni artinya adalah lurus, jujur, kesempurnaan. Itu maksud al-adlu. Al-adlu. Okay? Al-adlu ni lurus dalam kebaikan, dalam kebenaran, jujur dan juga kesempurnaan. Saya tak bawalah, kalau nak tengok dalil-dalil banyak. Dalam surah Al-Baqarah Allah ada sebut, dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala ada sebut beberapa perkataan al-adlu. Itu menunjukkan kepada kita jujur. Kamu kena jujur dan kamu kena sempurnakan setiap apa yang diamanahkan. Itu al-adlu.
Tetapi kalau Allah gunakan perkataan al-qist ni dia macam ada dua benda dan kamu kena seimbangkan. Seimbangkan, itulah banyak al-qist. Dia tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Contoh, dalam hal kita menggunakan RM1. Kalau kita terlalu terlebih belanja, kita sebut boros. Kalau kita terkurang belanja, kita sebut kedekut. Jadi perkataan al-adlu tu tak tepat. Dia kena perkataan al-qist. Macam mana berbelanja? Berbelanja dengan al-qist. Okey. Sebab itu perkataan adil dia kata adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya disebutkan sebagai zalim, betul? Kan? Al-adlu itulah yang disebutkan sebagai iaitu lurus, lurus di jalan kebenaran, tetap di jalan kebenaran. Sempurna di jalan kebenaran. Kalau kamu tak berada dalam jalan kebenaran, berarti kamu berada di jalan kezaliman. Itu maksud adil. Adil. Adil itu maksudnya dia lebih lurus. Okey, nanti saya datangkan dalil dia. Contoh-contoh yang Allah sebut perkataan adil ni. Okey, sekarang kita bincang dulu perkataan al-qist dulu. Al-qist ni macam saya sebut tadi, kalau kita berbelanja, kita tak boleh belanja lebih. Kalau saya belanja lebih, disebut sebagai boros. Kalau saya terlalu berkira untuk belanja, disebut sebagai kedekut. Habis macam mana saya nak belanja? Qist tak? Ataupun dalam bahasa lebih moden kita sebut moderate. Kita tak kata bersederhana. Kita sebut moderate, dia berada dekat tengah-tengah. Jadi adil ni dia kena duduk tengah-tengah. Dia tak boleh terlebih sampai zalimi hak orang lain, dia tak boleh kurang pun akan zalimi orang lain. Okay, dia kena berada di tengah-tengah. Al-qist. Okey. Saya duk fikir. Okey. Kenapa saya kata kita tak boleh terjemahkan sebagai bersederhana? Okay. Bersederhana ni macam ni contoh. Ada orang kata hidup beragama ni bersederhana, dia kata. Hidup beragama ni bersederhana. Sederhana dalam sudut faham kita apa? Maksudnya hidup beragama ni dia tak boleh lebih-lebih. Dia kena sederhana je. Sederhana kita tu menjadikan kita salah faham. Maksudnya apa? Dalam hal dunia, contoh dalam hal dunia, kita telah buat satu benda ni dalam hal dunia. Habiskan masa kita contohlah 22 jam dengan urusan dunia je. Pergi kerja lah, tidur lah, itulah, inilah 22 jam. Hanya 2 jam saja kita bahagikan masa untuk ibadah. Itu maksud sederhana kita. Faham tak? Kita tak seimbang. Tak seimbang. Dunia ni lebih ni. Masa bekerja, lebih. Tapi dalam hal akhirat, amal soleh, tak. Kita pisahkan. Sebab kita beranggapan sederhana tu, saya kena bersederhana lah dalam ibadah ni. Sebenarnya tidak. Kita sebut ke perkataan moderate. Moderate macam mana macam ni? Kalau saya bersedekah, kalau saya belanja banyak macam ni, sebanyak itulah saya kena bersedekah. Semisal macam itulah. Seimbang lah, seimbang. Macam mana saya buat macam ni, saya kena buat macam ni. Seimbang. Sebab kita bila sebut sederhana ni, bukan sederhana. Maksud kita, kalau dari sudut kita punya kefahaman, agama tu kena kurang. Faham tak? Faham tak? Saya rasa macam takut mengelirukan. Saya faham tapi tak tahu nak explain macam mana. Macam mana nak cakap? Sebelum tu, faham ke tidak? Jelas ya saya punya penerangan. Ustaz, terang sekali lagi Ustaz. Okay, saya terang lagi sekali. Macam ni. Dalam sudut agama ni, dia kena kita sebut al-qist ataupun kita kena moderate. Dia bukan bersederhana, dia kena seimbang. Faham? Contohlah seperti mana banyak kita buat macam ni, macam itulah banyak dalam urusan agama. Hidup dunia kita macam ni, urusan agama pun macam ni. Seimbang benda tu kena berada di tengah-tengah. Dia tak boleh kurang, dia tak boleh lebih. Okey, dia tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau bersederhana ni kita faham. Bersederhana ni lebih kita terjemahkan sebagai kita kurangkan sikitlah. Saya belanja macam ni. Untuk agama kurangkan sikit. Bersederhana. Belanja tu kena sederhana. Dia macam mana Syed? Tak apalah, kita tinggallah perbahasan tu. Okey, kita bincanglah perkataan al-qist dengan al-adlu. Saya tak jumpa lagi contoh yang sesuai untuk saya menerangkan. Saya faham tapi tak tahu nak menyampaikan. Okey, mohon maaflah. Okey, tak apa. Sekarang al-qist kat sini Allah Taala selalu guna dalam hal ukuran timbangan ni satu sebab nak bagi tahu dia ada dua benda yang kita kena duduk kat tengah-tengah. Dia tak boleh lebih dan dia tak boleh kurang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Saya bagi contoh tadi, kalau kita berbelanja, terlebih belanja jadi boros.
Terkurang belanja jadi kedekut. Habis macam mana saya belanja? Kena belanja di tengah-tengah. Macam mana nak belanja tengah-tengah ni? Berbelanja mengikut keperluan, bukan kemahuan. Macam itulah kita boleh terjemahkan al-qist macam tu. Dan istimewanya dalam bahasa Arab, kalau baris huruf qaf al-qist tu dibariskan dengan huruf atas, al-qastu. Al-qastu. Kan baris atas huruf qaf, bukan baris bawah, baris fathah, bukan baris kasrah. Al-qistu tu qaf tu baris atas. Dia bererti iaitu orang yang melakukan kecurangan. Al-qist orang yang berlaku adil. Al-qastu orang yang melakukan kecurangan. Itu perkataan yang hampir sama tapi maksud yang berbeza. Okey. Sebab itu di dalam bahasa Arab kalau orang tu digelar orang yang curang ataupun orang yang sesat disebut al-qasitun. Al-qasitun. Ini orang-orang yang sesat sebab dia memilih jalan yang tak adil lah. Maksudnya tak seimbang lah sesat dia. Tapi kalau nak kata orang tu adil, orang yang berlaku adil, dia sebut al-muqsitin. Al-muqsitin. Ini perbezaan lah. Perkataan yang hampir sama tapi baris ni memberi maksud yang bertentangan. Kayalah bahasa Arab ni perkataan dia. Okey. Baik, al-adlu tadi saya bincang tadi, al-adlu pula dia merujuk kepada lurus, jujur dan kesempurnaan. Okey, saya nak bagi contoh macam ni. Okey, minta Cik Syikin cuba tengok surah yang keempat ayat yang ketiga, surah An-Nisa ayat ketiga. Kita ambil satu contoh nak tengokkan al-adlu ni. Perkataan ni mungkin sensitif lah tengah musim-musim sekarang ni kan. Okey. Wa in khiftum alla tuqsitu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu takut alla tuqsitu, tidak berlaku adil fil yatama, terhadap orang-orang yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Okey, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan yang lain, sama ada 2, 3 ataupun 4. Okey, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan kemudian kalau kamu bimbang tidak berlaku adil kepada isteri-isteri kamu itu, au ma malakat aimanukum, yang seorang itu ataupun yang kamu miliki itu, zalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu adalah lebih dekat supaya daripada kamu tidak melakukan kezaliman. Okey, di sini Allah gunakan perkataan tuqsitu dan Allah menggunakan perkataan ta'dilu. Ada perkataan qist, ada perkataan ta'dilu. Ada perkataan al-qist dan ada perkataan adil. Okey. Yang atas tu, qist tu dekat situ menunjukkan kepada kita seimbang. Kamu kena betul-betul duduk di tengah-tengah. Di antara dua pihak tu kamu kena duduk tengah-tengah. Okey, kena betul-betul moderate. Kena betul-betul moderate. Tetapi pada ayat bawah tu Allah gunakan perkataan ta'dilu. Ta'dilu dekat situ adalah keadilan, dekat situ adalah dengan menyempurnakan tanggungjawab. Keadilan tu macam mana saya nak adil? Menyempurnakan tanggungjawab. Kita selalu sebut isteri pertama, isteri kedua, saya minta maaf sebut isteri pertama, isteri kedua ni keperluan tak sama. Si isteri pertama ada 5 orang anak, isteri kedua tak ada anak, baru kahwin lagi. Jadi perlu ke saya nafkah seorang suami pada isteri pertama, isteri kedua tu sama? Isteri pertama dapat 2,000, isteri kedua pun 2,000. Tak adil lah. Tak boleh. Sebab keperluan kita tak sama. Jadi perkataan ta'dilu tu sempurnakan kamu punya tanggungjawab. Sempurnakan dengan kebenaran. Jangan melakukan kezaliman. Sebab isteri yang 5 tu mungkin dia jadi 5,000. Isteri yang pertama, isteri yang kedua tu mungkin 1,000 je. Sebab dia belum ada lagi anak-anak. Jadi dia seorang saja. Cukuplah nafkah 1,000. Contohlah ni tak adil lah. Dari sudut mata wang kita, saya nak bagi contoh je. Okey, yang pertama tadi 5,000 sebab dia ada 5 orang anak. Yang kedua tadi tak ada anak, kita bagi 1,000. Itulah namanya ta'dilu. Okey, kita sempurnakan tanggungjawab kita, amanah kita, lurus di jalan kebenaran. Okey. Tapi perkataan tuqsitu atas tu dia kena moderate, dia kena duduk seimbang. Ada 2 tempat ni. Macam mana saya nak buat? Saya kena seimbang. Okey. Itulah salah satu contohlah Allah Taala sebut perkataan al-qist dengan perkataan al-adlu tu dalam satu ayat. Okey. Penggunaan yang tak sama, tapi maksudnya selalu diterjemahkan samalah.
adil. Adil ni dia menegakkan kebenaran lah. Al-adlu menegakkan kebenaran, menyempurnakan kebenaran dan membatalkan kezaliman. Itu perkataan adil. Tapi kalau al-qist, dia seimbang. Ada dua benda, dia duduk kat tengah-tengah. Dia kena seimbang. Okey? Baik. Okey, kita balik pada ayat surah Hud. Oh, Kak Intan ada, alhamdulillah. Okey, baik. Kita tengok lagi pada ayat yang ke-85, Allah Taala kata lagi, wala tabkhasun nas. Dan janganlah kamu mengurangi hak-hak manusia itu. Asya'ahum. Mana benda-benda yang menjadi hak mereka. Jangan kamu kurangi. Kat sini perkataan ni masyhur perkataan ni. Maksudnya kalau dia penjual, ada orang beli dengan dia sekilo, jangan ambil hak orang tu. Orang tu bayar harga buah ni sekilo, kita letakkan harga 800 gram. Terkurang hak pembeli. Kalau kita pembeli pula, memang hak penjual untuk dapat keuntungan, kita tekan dia dengan tawar-menawar kita. Takkanlah mahal, saya tengok kedai sebelah tu murah lagi. Dia sebenarnya tak pergi tanya pun, tapi dia gamekan peniaga tu. Saya tanya orang tu kata murah lagi. Kalau saya lah jadi peniaga, saya kata apa? Kalau murah orang sana, kamu pergilah beli kat saya. Kalau saya lah kan. Tapi macam itulah orang kita, dia nak tak tahu. Kedai hujung tu dia bagi murah lah, awak jual mahal pula. Peniaga ni pun tertipu sebab dia takut hilang customer. Tak apalah, saya kurangkan lagi lah. Kita pula sebagai pembeli ambil hak penjual pula untuk dapat keuntungan. Sebab itu halal untuk dia. Memang dia susah, peniaga ada risiko, kena simpan barang dan sebagainya, ada modal. Ada hak untuk dia untuk dapat keuntungan. Tapi sebabkan kita ambil hak dia. Penjual ambil hak pembeli, pembeli ambil hak penjual. Sebab itu Allah kata wala tabkhasun nasa asya'ahum. Tolonglah jangan ambil ataupun kurangi hak-hak orang lain. Okey, dia termasuk dalam kategori inilah. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Dan Allah kata jangan kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Jangan kamu merebakkan. La ta'thau. La ta'thau ni iaitu jangan kamu merebakkan. Ta'thau ni dia datang daripada perkataan ya'tha. Ya'tha. Ya'tha ni iaitu jangan kamu melakukan kejahatan ataupun spreadkan kejahatan tu ke atas permukaan muka bumi ni. Okey, kita tengok dekat sini. Apa kaitan orang yang mengambil hak orang lain ataupun yang mengurangi timbangan ni sampai boleh jadi kerosakan pada alam? Apa maksud Allah Ta'ala? Tengok ayat ni dia naik satu tingkat ke satu tingkat. Mula-mula Allah Ta'ala sebut Auful mikyal wal mizan bil qist. Pertama, kamu kena adil. Bab bertimbang takaran timbangan ni kena adil. Kena buat dengan adil. Itu pertama. Nampak satu tahap. Kalau hari ni kalau kita pergi servis kereta, peniaga jangan ambil hak pembeli. Pembeli tak tahu dia game ke pembeli, jangan. Ataupun kita sebut sebagai kalau tokeh ataupun majikan dia nak bayar gaji kepada pekerja dia, bayarlah dengan gaji yang setimpal. Jangan kita zalimi pekerja kita. Mentang-mentanglah sekarang ni orang demand nak bekerja, dia pun letakkan saya ni tak boleh bagi tinggi-tinggi ni, 2,000 je. Sedangkan majikan untung besar dah. Tapi dia letak gaji 2,000. Sedangkan orang tahu B40 sekarang ni gaji 4,800 B40 lagi. 4,800 B40. Dia pun saya tak boleh bagi tinggi-tinggi ni, minta amal lah bagi 2,000. Sedangkan letaklah harga yang setimpal mengikut zaman dia. Ini kezaliman lah. Pertama Allah sebut benda macam tu. Sesiapa saja penuhi hak orang lain. Kedua, Allah Ta'ala naik lagi. Wala tabkhasun asya'ahum. Dan kamu jangan ambil hak orang lain. Tugas kamu penuhi hak dia. Dan jangan ambil hak orang lain. Sebab mengambil hak orang lain tu ada kesan dia. Wala ta'thau fil ardi mufsidin. Dia akan menjadi bencana yang merosakkan muka bumi ini. Kat sini kita boleh nampak. Dengan berlakunya kezaliman, maka akan berlakulah kerosakan dalam sistem ekonomi kita. Ini kesan besar kita boleh nampak sekarang. Macam mana orang melakukan riba hari ini. Kan? Beli kereta letak berapa persen? 4%, 2% lebih. Beli rumah 4%, 5%. Kita tengok, saya beli ni berapa je sebabkan kena cas yang terlalu tinggi.
menjadikan harga rumah ataupun kenderaan tu berlipat kali ganda, 4 kali ganda, 5 kali ganda. Tak munasabah. Akhirnya orang jadi hamba kepada sistem. Orang tak lalui kehidupan tu dengan sempurna dah. Orang jadi zombie dah kerja sekarang. Sebab apa? Nak bayar hutang saja. Rosak kehidupan ni. Dan itu yang Allah Ta'ala sebut. Benda tu nampak kecil. Mula-mula ambil hak orang lain. Kita fikir untung kita. Tapi akhirnya dia beri kerosakan kepada dunia ni. Akhirnya apa yang berlaku? Bila orang tertindas, orang berlaku dalam keadaan tertekan, apa yang berlaku? Akhirnya berlakulah jenayah. Berlaku jenayah kan? Sebabkan dia tak mampu tanggung kehidupan dia, nak bayar hutang itu ini, akhirnya nak beli susu anak apa? Pergi buat rompakan, buat kecurian. Akhirnya jenayah berleluasa. Kita nampak benda tu kecil, tapi kita tahu risiko dia menjadi lebih besar. Akhirnya kawasan itu menjadi kawasan jenayah. Okey, dah mula start buat jenayah, dia merebak. Akhirnya berdendam, bermusuhan. Akhirnya satu masyarakat, satu negeri itu dah tak aman dah. Jadi berlakulah kerosakan pada permukaan bumi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan dekat sini, inilah kesan daripada orang yang melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain. Ataupun sebagai contoh, saya ambil satu contoh. Kalau kita bekerja, mengambil hak orang lain ni contoh, majikan ni dia sayang kepada seorang pekerja. Ada 2 pekerja. Sebabkan pekerja seorang ni dia sayang, kawan dia, majikan dengan staff kan. Ni staff ni kawan dia ni. Sedangkan staff dia tak boleh buat kerja, tapi bagilah naik pangkat sebab dia kawan saya. Seorang lagi pekerja bukan kawan dia, tapi staff yang cemerlang, dinafikan hak dia, pun termasuk dalam kategori ni. Ini bahasa moden hari inilah. Kalau kita nak luaskan lagi kita punya pemahaman, termasuk juga orang yang berhak naik pangkat tak dinafikan hak dia. Sebab apa? Nak beri laluan kepada orang lain. Orang yang tak berhak tu naik pangkat. Akhirnya apa berlaku? Akhirnya dalam syarikat tu berlakulah politik. Dia tak suka majikan. Akhirnya apa? Semua orang tak jadi produktif. Dan semuanya akan berlaku bermusuhan, hasad, berdendam. Dan akhirnya tak memberikan kebaikan pun kepada syarikat. Akhirnya syarikat porak-poranda lah, bertahan 5-6 tahun, habis tutup dah. Sebab apa? Orang rasa marah, orang tinggalkan, orang doakan keburukan pada syarikat dan sebagainya. Ini kita boleh nampak lah. Bila keadilan ini tak dipenuhi dengan sempurna. Nampak macam kecil. Tapi sebenarnya ini adalah perkara yang besar. Apatah lagi, rezeki ni dia berkait dengan takwa. Rezeki dia sangat berkait dengan takwa. Kan Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan bagi orang yang bertakwa itu, Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitannya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Takwa dengan rezeki ni ada kaitan. Allah angkat keberkatan rezeki kita dengan melakukan hal-hal kezaliman, mengambil hak orang ni. Bayangkan satu negeri buat macam ni, ada rasuah, ada itu. Tak turunlah berkat kepada negeri tersebut. Tak turunlah berkat kepada syarikat tersebut. Begitulah Allah Ta'ala nak sampaikan. Wala ta'thaw fil ardil mufsidin. Fil ardi mufsidin. Ada perkaitan. Kenapa Allah Ta'ala sebut dia memberi kesan menjadi kerosakan di atas muka bumi Allah. Baik, ayat 86. Okay, pada ayat 86, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan, Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Baqiyatullah. Apa baki tu? Kita terjemah kat sini bakilah. Baki itu ni baki. Baki daripada kita berjual beli tu, itulah yang khairul lakum. Itulah yang sebaik-baiknya daripada Allah. Apa maksud baki dekat sini? Iaitu menunjukkan kepada kita keuntungan. Bila kita berniaga, kita tunaikan hak si fulan, kan? Kemudian kita tunaikan hak Allah Ta'ala, bayar zakat, ada rezeki lagi kita beri pada orang yang memerlukan dengan sedekah kita. Yang lebih tu, keuntungan tu, itulah yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Itulah yang paling baik di sisi Allah. Sebab apa? Sebab rezeki yang baik ini Allah berikan ketenteraman, kan? Dia dapat rezeki tu dia rasa cukup je, tenteram je. Anak-anak pun sihat, isteri, suami pun sihat, tidak ada berlaku apa, tenteram. Walaupun rezeki sekadarnya, tenteram. Baki itulah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Itulah yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Janganlah kita nampak, oh saya nampak ni boleh buat untung lebih ni, dikejar untung tu.
Sebab yang mana lebih baik, di sisi Allah ke ataupun di sisi kita? Ada orang kaya raya tapi hatinya rasa gundah gulana, hatinya rasa sempit. Sebab apa? Allah uji dengan kesakitan ahli keluarga. Boleh jadi Allah uji harta yang dia dapat tu harta yang batil, diburu polis dan sebagainya. Saya buat satu-satu perumpamaan lah. Ini sahabat saya cerita. Sahabat saya cerita, dia kata satu hari ni dia terfikir. Dia kata, dia tengok TV, tengok berita lah, tengok berita. Dia kata, dulu saya tengok si Fulan ni, tak sebut lah dia tengok berita, dia kata, dulu saya tengok si Fulan ni elok je, kaya je. Kaya, hidup senang je. Tapi sekarang ni dia tengok berita, si Fulan ni duk naik turun mahkamah. Dia kata apa? Bila dia fikir-fikir tu, sahabat saya kata lah, better saya duduk macam sekarang ni. Inilah namanya kecukupan kan, berkat. Walaupun tak kaya dan tak susah, tapi paling tidak saya duduk lagi dekat rumah bersama keluarga, tak diburu polis, tak perlu hati serabut, tak stres-stres, tak dibenci manusia. Kita masih lagi boleh buat apa yang kita nak. Berbanding si Fulan tu kaya, tapi akhirnya apa yang berlaku? Duduk bertelagah kan, naik mahkamah, turun mahkamah, diburu polis, hati tak tenteram, tak tenang, tak guna juga. Okay? Jadi Allah Ta'ala nak sebut baqiyatullahi khairul lakum. Sebaik-baik di sisi Allah itu adalah keuntungan yang telah kita tolak. Hak orang lain tunaikan, hak Allah ditunaikan dengan sempurna. Okay? In kuntum mukminin, kata Allah. Sekiranya kalau kamu orang mukmin. Benda ni menunjukkan kepada kita perkaitan urus niaga ni, jual beli ni ataupun wang ringgit ni, dia sangat berkait dengan keimanan. Sangat berkait dengan keimanan. Sebab itu ada satu hadis daripada Abdullah bin Umar. Katanya, iaitu ada seorang lelaki ni dia tanya pada Nabi, anna rajulan qala. Ada seorang lelaki ni dia tanya pada Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, manil muslim? Wahai Rasulullah, siapa muslim tu? Apa maksud muslim? Dia tanya, ya Rasulullah, apa maksud muslim? Manil muslim? Siapa muslim tu? Kata Nabi SAW, man salimal muslimun min lisani wa yadi. Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain daripada kejahatan lidah dan kejahatan tangan dia. Itu Nabi sebut. Kalau kita faham hadis ni, kita kata, saya ni macam tak layak disebut Muslim. Tak layak kita disebut Muslim. Kenapa tak layak? Sebab mulut saya ni, berapa ramai orang tersakiti dengan mulut saya. Dan berapa ramai orang tersakiti dengan tangan saya. Jadi, Nabi sebut, siapa Muslim? Ni darjat yang paling bawah sekali ni, Muslim. Iaitu orang yang tak disakiti dengan lidah dan juga tangan dia. Itu Muslim. Fikir-fikir balik, ya Allah. Kita ni umpat, mengata, sangka buruk, ada kuasa tindas orang. Ini bukan sifat Muslim. Orang Muslim ni dia menyenangkan orang lain daripada kejahatan-kejahatan diri dia. Kemudian si Fulan tu tanya, famil mukminin, famanil mukminin? Siapa pula orang mukmin? Ya Rasulullah, siapa orang mukmin ni? Kalau ibu-ibu boleh jawab, apa maksud mukmin? Dok kita mengaku kan kita mukmin ni kan. Apa maksud mukmin? Apa maksud mukmin? Kata Nabi SAW, orang mukmin itu man aminahul muslim. Minta maaf. Man aminahul nas, iaitu orang yang amanah ala amwalihim ala anfusihim wa amwalihim, iaitu orang yang amanah, tidak mengambil hak orang lain dan tidak mengambil harta orang lain. Itu namanya mukmin. Kalau kita ni tak sampai ambil hak orang lain, tak zalimi orang lain, harta dia ke hak dia kita tak ambil, itulah sifat mukmin. Sebab mukmin ni dia datang daripada perkataan aman. Dia adalah orang yang beramanah. Amanah lawannya adalah khianat. Orang bagi amanah pada dia, dia khianat. Harta dia ke dirinya ke, dia khianat. Maka dia bukan mukmin. Jadi sebab itu Allah kata in kuntum mukminin. Kalau kamu mukmin, kamu takkan khianati amanah tu. Okay? Jangan ambil hak orang lain dan jangan ambil harta orang lain. Wa ma ana alaikum bihafiz. Lalu kata Nabi Shu'aib, dan aku ni bukanlah orang yang menjaga kamu. Maksudnya kamu kena jaga diri kamu. Benda ni aku tak boleh kawal. Luar daripada kawalan aku. Cuma aku boleh pesan. Okay? Aku boleh pesan. Baik. InsyaAllah kita tak ambil hak orang lain. Saya pernah sebut mungkin kisah tentang seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak.
Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mubarak. Dia pernah belajar di satu daerah di Syria. Dia sampai di Syria belajar. Ni orang kaya ni, ulama besar. Dia dalam masa sama dia ni ahli perniagaan yang kaya raya. Satu hari dia sampai di Syria, dia belajar. Dan dia tak bawa pen dia. Lalu dia pinjam kepada sahabat dia pen. Pen, pinjamlah sahabat pen. Okay, pinjam pen. Lalu habis-habis pengajian tu dia pun pulang balik ke kota Mekah. Waktu dia balik tu, dia teringat, pen yang dia pinjam pada kawan dia tu dia lupa nak pulangkan. Oh, saya lupa lah nak pulangkan. Kalau kita lah jadi macam tu, oh tak apalah, pen je pun. Saya ni kaya, kalau dia tuntut 100 pen pun saya boleh. Kilang pen pun saya boleh bagi, contohlah. Ni kalau kita Tapi Abdullah bin Barak ni dia buat apa? Dia patah balik, jalan kaki, pergi jumpa saudaranya tu dekat Syria. Jauh ni, jalan kaki ni. Pergi pulangkan hanya sebatang pen. Ini kalau kita dulu kerja kan, photo state, sijil anak lah, ambil pen dekat pejabat, bawa balik bagi anak gunalah. Macam-macam hak. Kita ingat hak ni benda-benda besar. Tapi benda-benda kecil yang kita tak perasan pun. Kadang-kadang kita mengambil hak orang lain. Kadang-kadang. Okay. Saya paling takut benda macam ni sebab kadang-kadang tak perasan. Saya ingat lagi, masa musim PKP kan. Saya adalah satu surat kelulusan. Sebab kita berniaga, jadi kita ada surat kelulusan daripada mana masa tu keluar, dia bagi surat. Masa tu saya ingat Datuk Seri Azmin dia jadi menteri tu. Kita hantar surat, dia pun luluskan lah. Keluar surat, kita boleh keluar berniaga, pergi hantar ke kan. Musim COVID orang kena di rumah, kita ada surat kebenaran untuk keluar, hantar delivery barang lah, ataupun delivery produk-produk perniagaan kita. Jadinya pada waktu tu adalah kadang-kadang kita ambil kesempatan, saya ni ada kebenaran kan, selain kita ni kita buatlah benda lain. Tapi duk fikir juga, salah ke tak salah? Salah ke tak salah? Kita nampak macam tak salah. Tapi kita tahu di situ ada hak-hak orang lain yang kita kena fikir panjang. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Benda tu yang sentiasa menghantui kita lah. Kalau saya buat, berarti saya menipu lah. Contohlah, boleh tahan. Oh, saya ada surat kebenaran. Tapi bukan kita nak deliver barang pun. Tapi kita buat benda lain. Oh, kita pergi jumpa saudara kita lah. Kita pergi balik beraya lah. Ini musim-musim PKP dulu kan. Akhirnya saya buat keputusan, saya tak keluar mana-mana lah. Walaupun saya ada kebenaran, saya boleh pergi mana-mana saya nak. Saya boleh rentas negeri sekalipun sebab saya ada surat. Tapi tak boleh lah. Sebab ini amanah. Sebab orang mukmin ni orang yang pegang pada amanah. Dia takkan khianati amanah yang telah diberikan kepadanya. Selagi saya tak delivery barang, saya takkan keluar. Walaupun saya boleh balik ziarahi abang kita ke siapa-siapa saya, saya tak buatlah. Sebab kita akan langgar amanah. Okay, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita, ini adalah hak, ambil kesempatan orang lain. Okay, baik. Kemudian kita tengok ayat yang ke-87. Pada ayat yang ke-87. Ustaz nak tanya sikit kan Ustaz? Bila? Kalau yang kata Ustaz tadi kan, kita menggunakan harta tempat kerja kita, syarikat ke apa, pejabat ke kan, rezeki yang kita dapat tu dikira haram ke syubhah ke macam mana tu Ustaz? Okay, dari sudut rezeki tu tak haram lah. Rezeki tu adalah dari sudut kita bekerja, hak kita dengan majikan. Dengan kita punya offer letter tu, majikan beritahu daripada pukul 8 sampai pukul 5 ni waktu kerja. Awak kerja dengan tempoh ini dan awak bekerja seperti mana yang saya nak, saya bayar gaji pada awak. Hak majikan pada kita, kita kena kerja seperti mana yang dia minta. Hak kita dengan majikan, dia bayar gaji kita seperti mana yang dipersetujui. Halal lah, tak ada masalah. Tapi dari sudut tadi tu, kita ambil orang dia punya, majikan syarikat dia punya, maka selesaikan dengan kita kembalikan semula ataupun gantikan dengan wang ringgit. Dia tak campur dengan harta kita, rezeki, gaji yang kita dapat tu. Tapi dari sudut hak tu, bayar balik. Ataupun jumpa dengan majikan tu, bagi tahu apa yang saya ingat saya lah, saya pernah ambil tu, pernah ambil ni, saya minta maaf lah. Kalau perlu saya ganti, saya gantikan. Kita bayar lansam lah. Kalau boleh ingat, Alhamdulillah. Kalau tak boleh ingat, terus terang dengan dia. Saya tak boleh nak kira lah. Kalau perlu saya bayar lansam. Kalau dia halalkan, Alhamdulillah. Begitu. Dia tak ada kaitan lah dengan gaji pendapatan. Sebab gaji pendapatan, dia berkaitan dengan cara kita bekerja. Okay? Sebab saya mungkin pernah sebut, tak ingatlah. Kalau kita bekerja, saya nak solat duha. Sedangkan dia dah start kerja dah ni. Solat duha tu adalah solat sunat. Kan? Solat duha tu solat sunat. Tapi dia fikir, saya nak kena solat duha ni. Dia telah mengambil waktu kerjanya itu untuk buat solat sunat duha. Okay? Kalau majikan redha, Alhamdulillah.
Tapi kalau majikan tak redha, yang itulah kita kira sebagai pekerja itu telah mengambil hak mengambil hak majikan dia. Sebab majikan ada hak kan? Kita dah buat agreement dah sign kontrak dah. Daripada jam sekian ke jam sekian, ni waktu kamu bekerja untuk saya. Tak boleh buat benda lain. Sebab kita dibayar gaji dengan kita persetujukan waktu tu, waktu kita bekerja dan dibayar gaji dengan setimpal. Jadi kena tunaikanlah hak masing-masing. Okey? Baik. Okey, kita tengok ayat yang ke-87. Bila Nabi Syuaib ni dah explain panjang lebar dah, lalu jawablah kaum dia, qalu. Lalu mereka ni, iaitu merujuk kepada kaum Nabi Syuaib pun menjawab. Dia kata, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka, adakah solat kamu tu? Solat kamu dipanggil, adakah solat kamu tu? Kenapa disebut solat? Boleh jadi Nabi Syuaib ni berbeza dengan mereka lah. Mereka menyembah berhala-berhala dia. Nabi Syuaib ni dengan ibadah solat dia yang janggal daripada pengetahuan orang-orang kaum Madian ni. Jadi dia nampak benda tu, dia kata, adakah solat kau terjadi kau macam ni? Contohlah contoh. Saya ni lah adik-beradik, saya seorang je sekolah agama. Adik-beradik saya semua sekolah-sekolah yang kita kata sekolah-sekolah elit lah. Saya sekolah agama. Kadang-kadang bila kita cakap macam ni, dia cakap, ni budak sekolah agama ni. Nampak tak? Kita terkenal di antara adik-beradik tu sebab kita sekolah agama, pelik sikit lah. Jadi disebut macam tu. Budak sekolah agama memang macam ni. Ada istilah macam tu. Budak sekolah agama memang macam ni. Jadi bila disebut as-salatuka, sebabkan perbuatan ibadah Syuaib ni berbeza dengan kaum Madian, maka dia highlightkan, adakah solat kau jadikan kau macam ni? Adakah solat kau? Maksudnya dekat sini, apakah sebab agama kau ni, ataupun apakah sebabkan kau beribadah macam tu menjadikan kau tak sama dengan kami? Apa dia? Ta'muruka, telah menyuruh kau wahai Syuaib, an natruka, untuk menghalang kami ni, untuk menghalang kami ni, mencegah kami ni, ma ya'budu abauna, daripada kami menyembah sembahan ayah-ayah kami. Dalam ceritalah, adakah agama kau wahai Syuaib, adakah Tuhan kau wahai Syuaib telah perintahkan engkau untuk halang kami meninggalkan apa yang disembah oleh datuk nenek moyang kami. Di sini menunjukkan kepada kita perangai manusia ni sama. Di sini menunjukkan kita perangai manusia ni sama. Apa persamaan dia? Iaitu kita susah untuk meninggalkan apa yang kita warisi ataupun sudah menjadi tradisi kita. Saya selalu buat macam ni. Bila kita tak boleh ni, salah ni. Tapi saya selalu buat lah. Dia susah nak tinggal benda macam tu. Di sinilah yang pentingnya, iaitu ilmu dengan kebenaran. Dia bukan penting apa yang kita warisi. Dan apa yang penting bukan tradisi. Tapi yang penting adalah ilmu dan kebenaran. Kalau tidak, samalah kita ni macam umat-umat terdahulu. Kenapa mereka tak boleh terima kebenaran daripada Nabi-Nabi terdahulu? Adalah kerana ni. Okay? Dia berbeza pandangan dekat situ. Berbezanya adalah kerana mereka tidak meyakini. Okay? Sebab benda tu bercanggah dengan apa yang mereka warisi dan apa yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Okay? Jadi dia tanya pada Nabi Syuaib, adakah benda tu menjadikan kamu halang kami daripada buat apa yang nenek moyang kami buat? Okay? Mewarisi daripada nenek moyang kami. Benda ni sukar kan? Benda ni sukar. Kita dah biasa dah. Kalau berkahwin tu mesti ada pelamin. Kalau kahwin tak ada pelamin tak boleh lah. Kan? Saya tak nak ada pelamin lah. Mak-mak ni datanglah, mak-mak saudara semua marah. Kenapa tak nak pelamin? Pelamin ni, kau ni kahwin dah setahun sekali. Setahun sekali, seumur hidup sekali, jangan nak. Dia mula dah. Dia tak boleh nak pisahkan benda tu. Sebab itu ni dah jadi tradisi ni. Ni kena buat, dia kena buat. Dia jadi masalah macam tu lah. Okay? Ada sudut adat tu diwarisi. Apa-apa sahajalah dalam perbuatan-perbuatan kita. Okey. Baik, kemudian. Sekejap. Okey. Okey, baik. Kemudian Nabi Syuaib, kaum Nabi Syuaib kata apa? An naf'ala fi amwalina man nasha'u. Dan dia kata apa? Dan engkau tak boleh larang kami untuk buat apa sahaja yang kami kendaki pada harta-harta kami.
Okay, tuan-tuan tengok ada dua benda yang dia lawan Nabi Shu'aib. Pertama, syirik, dan yang kedua, harta. Sama kan pesan Nabi Shu'aib tadi? Sekejap Okey. Jadinya sama macam pesan Nabi Shu'aib tadi tu, syirik dan jangan kamu mengurangi timbangan. Jadi ucapan mereka sama juga. Adakah kau nak halang kami menyembah sembahan nenek moyang kami? Dan apakah kau nak halang kami nak buat apa sahaja yang kami suka pada harta kami? Di sini tuan-tuan tengok Allah Ta'ala menggunakan perkataan an-naf'ala fi amwalina. Ada perkataan naf'ala. Naf'ala. Naf'ala dekat situ tuan-tuan ada beza kalau disebut perkataan naf'ala dengan perkataan na'mala. Ada perkataan fi'lun, ada perkataan amalun. Selalu jumpa kan? Ada kala Allah gunakan perkataan fi'lun, buat, dan juga amalun, buat. Perkataan sama juga. Amal dengan fi'il. Orang Melayu sebut fi'il lah, fi'il. Fi'il lah tu. Fi'lun, naf'alu. Naf'ala dekat situ. Naf'ala. Apa yang kami nak buat. Ada beza tak dengan perkataan an-na'mala? Contoh Allah guna perkataan an-na'mala. Dekat sini tuan-tuan ingat, ada beza antara perkataan naf'ala dan juga naf'ala. Okey. Okey. Bonda Nur Azhar, apa beza dia? Kalau boleh share. Apa beza perkataan amala dengan fa'ala? Ataupun sesiapa yang nak try. Fa'ala Ustaz, lakukan, buat. Amal di istiqamah buat. Seperti kepercayaan diamalkan, diistiqamahkan. Okey. Okey, baik. Alright. Hampir-hampir dah. Okey. Di sini ada perbezaan perkataan amal dan juga fa'al. Okey, fi'lun dengan amalun. Apa beza dia? Kalau tengok dalam kalangan para mufassirin, dia menyebutkan ada kala Allah guna perkataan naf'alu, ada kala Allah guna perkataan na'malu. Naf'alu ni perbuatan yang secara spontaneous. Dia buat tu tak berfikir panjang, dia buat je. Apa saya nak buat lah. Saya tak fikir pun, saya buat je. Saya nak belanjakan harta ni, ikut saya, ikutlah. Saya nak beli tu, jangan fikirkan, ni harta saya. Dia fikir macam tu. Itu selalu guna kata naf'ala ataupun naf'alu lah. Dia jadi baris fathah dekat situ sebab ada huruf an dekat situ. Ada an naf'ala. Okey, jadi dia kata naf'ala. Maksudnya benda yang saya tak fikir. Maksudnya kalau kita nak buat satu keputusan, selalu kita akan fikir, renung, baru kita buat, baru bertindak. Kalau kita berfikir, baru bertindak, itu namanya na'malu. Na'malu. Okay, sama ada amal soleh ke amal kejahatan, sama je. Kalau kita tengok Allah Ta'ala selalu sebut. Sebab itu kalau dia amal soleh, Allah akan sebut na'malu soleha. Ada perkataan soleh, amal soleh. Tapi kalau dia buat benda batil pun Allah sebut juga na'malu. Tapi tak dikait perkataan soleh tu. Okay? Baik. Jadinya, kalau naf'ala dekat sini, maksudnya dia buat satu benda tak fikir. Dia tak fikir. Dia tak ada renung-renung. Dia nak buat, dia buat. Ikut suka dia lah. Macam tu. Jadi dia tanya, dia beritahu pada Nabi Shu'aib, kamu tak boleh halang. Apa yang saya nak buat? Benda tu saya suka, saya fikir ke, saya tak fikir ke, benda besar ke, benda kecil, kamu tak boleh halang. Sebab apa? Kami nak buat pada harta kami. Amwalina, harta kami. Manasya'u, apa yang kami suka. Kata manasya' tu apa yang kami suka, ikut kami lah. Okay. Lalu, apa kesalahan dekat sini? Kenapa Allah Ta'ala halang? Walaupun tu harta kamu, tapi kamu tak boleh buat. Sebab Allah nak bagi tahu kepada manusia. Manusia jangan lupa. Okay? Manusia jangan lupa. Sebab harta yang kita sangka itu milik kita, sebenarnya bukan harta kita. Itu adalah harta Allah. Semua orang tak menafikan kan? Harta yang kita miliki ini harta Allah. Dan kita sebut, harta itu adalah pinjaman daripada Allah. Sebab itu Allah berhak nak tanya. Allah berhak nak tentukan daripada mana sumber yang kamu dapat dan cara macam mana kamu belanja. Allah berhak untuk bertanya sebab harta tu daripada dia. Kita ni hanya meminjam saja. Kalau harta tu memang milik kita, pedulilah. Awak buatlah apa awak nak. Tapi sebenarnya harta tu bukan milik kita. Sebab itu dia berhak bertanya. Dan dia berhak untuk putuskan mana harta yang betul dan mana harta yang batil. Sebab itu Allah hantar Rasul ni menjadi petunjuk macam mana kita nak bermuamalah.
dari sudut harta kita, dari sudut jual beli kita, dari sudut hak-hak manusia. Okey? Baik, selesailah. Lalu kaum Nabi Syuaib ni kata, innaka la antal halimur rasyid. Perkataan ni perkataan sindiran. Dia menyindirlah Nabi Syuaib. Dia kata apa? Innaka, sesungguhnya engkau wahai Syuaib, la antal halim. Memanglah orang yang benar-benar al-halim, dia kata. Kau ni memanglah orang yang paling lemah lembut. Ar-Rashid, dan orang yang paling bijak. Kata tu itu nak menunjukkan kepada kita dia menyindirlah. Seolah-olahnya banyak cantik dah hati dia lah. Ada perkataan yang sebaliknya, banyak cantik ini harta aku kot. Takkanlah aku nak ikut cakap engkau. Contohlah. Jadi dia kata, engkau lah yang paling al-halim, lemah lembut, dan engkau lah yang paling bijak. Pandai-pandai je suka-suka dah suruh kami sembah agama engkau, tinggalkan agama nenek moyang kami. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala rekodkan ucapan daripada kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Okey. Baik. Okey, kemudian tanpa putus asa, masuk ayat yang ke-88. Tanpa putus asa, maka Nabi Syuaib pun sambung lagi dakwah dia. Tak berhenti dengan situ. Dia tak terkesan dengan ejekan-ejekan tu. Okey, lalu dia pun sambung lagi dakwah dia. Qala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Syuaib pun menjawab. Ya qaumi. Kata Nabi Syuaib, ya qaumi, wahai kaumku, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Dia kata apa? Apakah pandangan kamu? Apakah pandangan kamu? Ara'aitum, apakah pandangan kamu? In kuntu ala bayyinatin min rabbi. Kalau aku ni mempunyai bukti yang nyata daripada Tuhan aku. Maksudnya ilmu yang aku sampaikan ni, pengetahuan yang aku sampaikan ni, kalau ni daripada Tuhan, macam mana pandangan kau? Boleh terima tak? Boleh terima ke tidak? Saya nak cakap macam ni, ibu. Bila Nabi Syuaib disebut macam ni, bererti bukanlah Nabi Syuaib ni dia tak tahu. Bukanlah bererti benda tu tak ada. Sebenarnya benda tu dah ada. Contohlah, misal. Kita ni, macam mana kata? Macam mana saya nak bagi contoh? Tak nampak contoh je. Kita dah ada dah benda ni. Contohlah ni kalau orang nak kita nak pinjam duit lah, kita nak pinjam duit kat seseorang. Mungkin tak tepat lah tapi nak bagi contoh je. Kita nak pinjam duit kat seseorang. Waktu kita nak pinjam duit tu, kawan tu kata, saya bukan tak nak bagi duit kat awak ni. Tapi kalau saya bagi duit, nanti saya nak guna duit apa? Kita pun kata, kalaulah awak boleh pinjamkan saya duit, kalaulah saya ni ada tanah, kalaulah saya ada tanah, kalau tanah tu saya cagarkan boleh tak? Untuk saya dapatkan awak punya duit, untuk dapatkan hutang ni lah. Saya cagarkan tanah, benar tak? Masa si Fulan ni cakap saya ada tanah tu, adakah dia tak ada tanah? Mestilah dia ada tanah kan? Dia cuma bertanya je. Kalau saya ada tanah dan tanah tu jadi cagaran, setuju ke tidak? Macam itulah Nabi Syuaib kata, kalaulah saya ni ada petunjuk daripada Tuhan, ada bukti daripada Tuhan, kamu nak beriman ke tidak? Berarti Nabi Syuaib dah ada dah benda tu. Memang dah dipilih menjadi Rasul. Maka sebab itulah dia offer. Kalau aku cakap aku ni petunjuk Tuhan, aku ni Rasul Tuhan, percaya tidak? Okay? Lalu dia pun kata, wa razaqani, dan Tuhan aku telah rezekikan kepada aku rizqan hasanah, dengan rezeki yang lebih baik. Okey. Perkataan rizqan hasanah, saya minta maaf Cik Syikin tak bergerak. Okey, Cik Syikin nanti turun 88 Okey, rizqan hasanah. Perkataan rizqan hasanah tu, rezeki yang baik dekat situ adalah merujuk kepada an-nubuwah. Berarti adalah kenabian. Allah Ta'ala rezekikan kepada Nabi Syuaib adalah rezeki kenabian. Cumanya kenapa Allah gunakan double meaning? Ada perkataan rizqan hasanah dekat situ. Di sini saya keluarkan ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Pertama, nak tunjukkan kepada kita, Nabi Syuaib dia dakwah sesuai dengan cara berfikir masyarakat dia. Masyarakat dia duk fikir tentang kekayaan, macam mana nak berniaga, ni rezeki, ni pendapatan, dia selalu fikir macam tu. Jadi bila Nabi Syuaib sebut, aku ada rezeki yang lebih baik lagi. Kenabian tu tak sebut sebagai nubuwah, tetapi disebut sebagai rezeki daripada Allah Ta'ala. Nak cakap, aku ada rezeki lebih baik daripada rezeki kamu, iaitu rezeki kenabian. Iaitu rezeki kenabian. Okay?
Ini nak menunjukkan kepada kita apabila kita berdakwah mestilah mengikut kesesuaian masyarakat. Menyampaikan satu ilmu tu sesuai dengan masyarakat. Janganlah perbincangan yang berat-berat di universiti yang dibincangkan dengan ahli-ahli dia dibawa perbincangan dalam masyarakat. Masyarakat tak faham, akhirnya menjadi tersalah faham. Okey? Ada orang kata, contohlah kita bukan betul dia mengikut audiens lah. Kita mengikut audiens. Janganlah kita sampai seolah-olahnya macam membodohkan audiens, itu salah. Kamu tak boleh fikir benda macam ni, itu salah. Itu cara tu salah. Sebab seolah-olahnya kita merendah-rendahkan intelektual audiens, itu salah. Okay? Kan ada orang macam tu kan. Saya menyampaikan ni tak ikut dalil. Sebab ni orang kampung ni mana tahu, tak payah cerita. Itu salah. Cara tu salah. Perbincangan yang dibincangkan dalam kalangan ahli dia, di universiti ke, di pengajian-pengajian khusus ni, tak boleh sampaikan kepada masyarakat sebab dia akan jadi tersalah faham. Jadi tersalah faham. Masyarakat tak faham hujung pangkal dia, tiba-tiba dibincang tengah-tengah. Akhirnya masyarakat jadi bingung. Apa benda nak sampaikan ni? Sebab itu, di sini menunjukkan kepada kita, Nabi Shu'aib dia berdakwah sesuai dengan keadaan masyarakat dia. Masyarakat dia gila tengok harta. Berniaga jadi kaya raya. Jadi cara dia cakap, saya ada harta yang lebih banyak lagi. Saya lebih kaya lagi. Iaitu melalui kenabian. Allah beri saya rezeki yang lebih baik daripada kekayaan kamu. Sesuai dengan intelektual masyarakat dia. Macam tu dengan Nabi SAW. Kita baca dalam surah Al-Waqi'ah. Masyarakat Mekah ketika itu, Al-Waqi'ah turun di Mekah. Orang Mekah ni orang yang berdagang, orang berniaga. Kira untung rugi je. Bila Allah turunkan ayat Quran, Allah kata apa? Inna ashabal maimanati ma ashabul maimanah. Kan Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala sebut, innal mash'amati ma ashabul mash'amah. Allah ada guna perkataan al-maimanah dan Allah ada gunakan perkataan al-mash'amah. Al-maimanah merujuk kepada ahli syurga, al-mash'amah merujuk kepada penghuni neraka. Tapi maimanah dan mash'amah tu maksud dia lain. Maimanah dia datang daripada perkataan al-yumnu, bererti untung. Mash'amah datang daripada perkataan asyu'mu, artinya rugi. Kenapa Allah sebut perkataan tu? Sebab Allah Ta'ala sedang berbicara dengan orang Mekah yang otak dia otak berniaga. Ni buat ni untung sungguh. Orang Mekah untung. Dia sebut otak dia ni untung, berniaga ya, untung. Bila sebut rugi, ni rugi sungguh. Masuk syurga orang untung. Masuk neraka adalah orang yang rugi. Dakwah mesti sesuai dengan intelektual audiens kita. Yang kedua, menunjukkan kepada kita rizqan hasanah ni, maksud rezeki itu luas. Rezeki tidak hanya tertakluk pada pendapatan, tapi rezeki ni luas. Kenabian rezeki, ilmu rezeki, ketenangan jiwa rezeki, harta rezeki, zuriat rezeki, kebahagiaan hidup rezeki. Rezeki itu maksudnya luas. Jangan disempitkan. Bila kita minta pada Allah, ya Allah berikanlah saya rezeki. Allah tak makbul lah doa saya, miskin je. Dia ingat rezeki tu harta, tapi dia terlupa anak-anak berjaya, anak-anak membesar jadi orang yang hebat. Semua tu rupa-rupanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa perkataan rezeki tu artinya luas. Ketiga, ini menunjukkan dekat kita rezeki ni ada rezeki yang hak dan ada rezeki yang batil. Rezeki yang hak dan rezeki yang batil. Rezeki yang hak inilah kenabian. Rezeki yang batil adalah rezeki yang dimiliki oleh kaum Madian, kaum Nabi Shu'aib alaihi salam. Ada rezeki yang baik, ada rezeki yang batil. Okey. Baik, kemudian kita berhenti ayat 88, nanti kita sambung lagi kita sambung lagi sikit je. Lalu kemudian Nabi Shu'aib kata apa lagi? Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Kata Nabi Shu'aib alaihi salam, dan aku tak mahu an ukhalifakum, aku tak mahu melakukan sesuatu yang aku telah larang kepada kamu. Maksudnya Nabi Shu'aib nak explain pada kaum dia, aku tak bagi kamu sembah ni, aku tak bagi kamu ni membelanja harta kamu secara batil, bukan bererti aku halang kamu dan aku buat di belakang kamu. Kenapa ayat ni keluar macam ni, tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu dalam perniagaan benda ni lah yang berlaku. Dalam perniagaan kan, bila orang jadi zalim, jadi tamak,
Dia akan bagi beritahu pada orang lain, oh benda ni jangan buat. Sebab apa? Dia tamak. Biar orang tak buat, dia seorang buat. Faham tak? Kan? Kaum Madian ni orang berniaga. Dia fikir apa? Nabi Syuaib ni dia suruh aku jangan buat, tantah dia nak buat kot. Dia tamak ni. Dia fikir macam tu. Orang berniaga fikir macam tu. Okay? Dia tak nak buat. Dia suruh kita jangan buat. Tantah dia nak buat. Mentang-mentang benda tu boleh untung lebih. Dia nak buat itu. Contoh. Nabi Syuaib pesan awal. Aku suruh benda ni bukan sebab aku nak buat. Tak. Ini bukan sebab aku nak buat. Sebab benda ni dilarang oleh Tuhan. Sebab itu aku perintahkan jangan buat. Itu pesan Nabi Syuaib AS. Okay? Baik. Kemudian. In uridu illal islaha mastata'tu. Dan kata Nabi Syuaib AS, dan sesungguhnya aku hanya inginkan satu je, iaitu al-islah. Iaitu tujuan dia adalah untuk memperbaik apa yang Allah perintahkan. Kita buat apa yang Allah suruh je. Mastata'tu, apa yang aku mampu. Apa yang aku mampu dakwah sampai pada kamu, itu yang aku nak. Tujuan satu je, untuk islah. Bukan untuk untung, bukan untuk jadi kaya, bukan aku nak jadi tamak, tak. Aku buat ni untuk kita sama-sama jadi baik. Supaya kita ni dapat turun berkat, rahmah daripada Allah Ta'ala bila kita ikut perintah dia. Bukan sebab aku nak menindas. Kita kata sailang lah, bukan nak sailang ke orang ni. Tak ada. Aku buat ni untuk kita sama-sama al-islah. Memperbaiki diri masing-masing. Wa ma taufiqi. Okay, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidak adalah taufik bagi aku, melainkan adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, maksudnya Nabi Syuaib AS sedar mana iaitu untuk melakukan kebenaran itu ataupun untuk cenderung untuk melakukan kebaikan dan amal soleh itu bukan datang daripada Nabi Syuaib. Tugas Nabi Syuaib adalah sebagai an-nazir, memberi peringatan. Ajak orang buat baik, cegah orang buat kemungkaran, itu saja. Dan aku tak mampu untuk halang kamu, dan aku tak mampu untuk beri taufik hidayah pada kamu, tak mampu. Sebab itu disebut wa ma taufiqi illa billah. Okay? Aku tak mampu. Sebab apa? Kalau kita rasa dengan perbuatan saya ni lah orang dapat hidayah, dengan perbuatan saya ni orang dapat taufik, kita akan jadi mudah putus asa. Kita akan mudah kecewa. Kenapalah saya dakwah lama dah bertahun-tahun, tak ada orang beriman pun. Tak ada orang beriman, kita kecewalah. Kat situlah nak menunjukkan kepada kita hal hidayah ni, hal taufik ni bukan daripada kita, tapi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memegang hati manusia. Tugas kita hanyalah untuk menyampaikan dakwah. Okay? Jangan berhenti. Beriman ke tak beriman, saya terus kekal dengan jalan saya, iaitu perjuangan dakwah saya. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang benda ni, hati jadi lebih tentera. Tak apalah. Kalau tak dapat lagi hidayah, saya buat lagi kerja dakwah. Saya lagi buat kerja dakwah. Saya buat lagi kerja dakwah. Okey, Puan Shima dah up dah tu. Dia jemput kita ada event kat sini, ada program PMP Health Awareness. Program ni jemput datang bulan September insya-Allah. Nanti Puan Shima update lah dekat bawah kita punya komen ni. Maklumlah kepada kita punya audiens kita insya-Allah. Okey, baik. Kemudian alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Syuaib pun kata, hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepada Allah lah aku kembali. Kenapa ditutup dengan perkataan ni, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah? Sebab nak bagi tahu kepada kita, inilah kesan orang yang beriman kepada Allah. Dia sangat meyakini semua yang berlaku itu adalah daripada Allah Ta'ala. Dialah Tuhan yang maha berkuasa. Dialah yang mengizinkan dan dialah yang menghalang daripada sesuatu itu berlaku. Kita tak ada daya dan tidak ada kemampuan. Seluruhnya kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ucapan ni ucapan akhir daripada Nabi Syuaib. Lepas ni, insya-Allah kita akan jumpa lagi bulan depan, minggu depan Merdeka. Jadi kita tengok nanti kalau ada rezeki nanti. Yang lepas ni kita akan tengok ucapan daripada kaum Nabi Syuaib alaihissalam ni menyebabkan mereka tu diazab oleh Allah Ta'ala. Ada ucapan selepas ni, ayat 89 berikutnya tu adalah menjadi sebab mereka dihukum oleh Allah Ta'ala. Sebab jawapan mereka tu memang dia telah tutup selama-lamanya pintu keimanan. Saya tak akan beriman dah dengan Nabi Syuaib. Nanti kita akan jumpa perkataan-perkataan yang digunakan oleh kaum Nabi Syuaib tu menunjukkan mereka tu memang dah tak berminat dah untuk beragama dah. Dia akan ikut saja syahwat-syahwat mereka.
Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan azab kepada mereka. Okey? Ini insya-Allah lah kita akan jumpa pada kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih kepada semua ibu-ibu yang bersama dengan saya. Saya tengok komen tadi. Terima kasih Bonda Nur Azaz. Mestilah ingat Bonda. Lama tak jumpa dah. Lama tak bertemu kita di dalam online ni. InsyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.